Rapsodi hidupku sempurna dengan Rapsodi. Shalom saudara-saudari, bertemu lagi kita di dalam program RRR TNI Malaysia. Pada hari ini kita akan berkongsikan satu lagi topik yang dibawakan oleh Pastor Chris Oyokilome yang bertajuk Kehidupan yang Kekal. Ayat pembuka kita, kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Saudara-saudari, ayat Injil pembukaan kita adalah mengenai ayat yang paling popular di Alkitab. Ia mengandungi perkataan-perkataan yang penting, berkuasa dan paling padat dengan maklumat dari antara semua kitab suci. Ia mengatakan bahawa sesiapa yang mempercayai anak Allah mempunyai kehidupan yang kekal, yang bermakna mereka dipisahkan daripada kemusnahan, kemerosotan, kegagalan, kerosakan dan lain-lain. Apa itu kehidupan yang kekal? Adakah ia kehidupan yang berterusan? Tidak. Malah definisi itu langsung tidak menyentuh sedikit pun tentang apa itu kehidupan yang kekal. Untuk memahami kehidupan yang kekal, yang pertama sekali, kamu harus tahu apa itu kehidupan abadi. Hal ini mungkin suatu perkara yang mengejutkan bagi sesetengah orang yang menyangka dua hal ini mempunyai maksud yang sama. Tetapi ada bezanya. Saudara-saudari, menjadi kekal adalah selama-lamanya. Selama-lamanya tanpa permulaan dan tanpa pengakhiran. Ia adalah sebuah kehidupan yang tidak mempunyai permulaan dan pengakhiran. Ia tidak lapuk di zaman. Oleh itu, kekekalan merujuk kepada kehidupan yang tidak pernah lapuk di telan zaman dan kehidupan yang bertahan selama-lamanya. Lebih spesifik lagi, ia merupakan sebuah kehidupan yang tidak boleh rosak, tidak dapat dihancurkan, tidak boleh dimusnahkan, tidak berkesudahan dan tidak tertakluk kepada kegagalan atau kematian. Inilah kehidupan dan sifat Tuhan. Itulah sebabnya Dia dipanggil sebagai Allah yang kekal. Alkitab berkata dalam Mazmur 90 ayat 2, sebelum engkau menjadikan bukti-bukti atau menciptakan dunia, engkaulah Allah yang kekal, dan sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Saudara-saudari, kehidupan abadi adalah kehidupan yang kekal yang mempunyai permulaan. Ia mempunyai permulaan tetapi tiada pengakhiran. Para malaikat misalnya mempunyai kehidupan yang kekal dengan permulaan. Walaupun mereka hidup selama-lamanya, mereka mempunyai permulaan. Allah, walau bagaimanapun, tidak mempunyai permulaan. Dia sememangnya kekal. Para malaikat menjadi kekal oleh kerana Allah yang kekal menjadikan mereka abadi. Untuk menjadikan mereka abadi, Dia harus memberikan mereka kehidupan yang kekal. Saudara-saudari, apabila kamu dilahirkan semula, kamu menerima kehidupan yang kekal dan menjadi abadi. Kamu telah dibawa dari kemanusiaan ke dalam keabadian. Menerima kehidupan itu adalah langkahmu yang pertama untuk masuk ke dalamnya. Itulah permulaan hidupmu dalam keabadian. Dari situ, kamu menjadi sebahagian daripada kehidupan yang tidak berkesudahan dan tidak boleh rosak, tidak dapat dihancurkan dan tidak boleh dimusnahkan. Baiklah saudara-saudari, mari kita berdoa bersama saya. Aku telah menerima hidup yang kekal dan aku bebas daripada maut sepenuhnya. Tidak boleh rosak, tidak dapat dihancurkan, tidak boleh dibinasakan, tidak tertakluk kepada kegagalan, kemerosotan
dan penyakit, karena hukum kehidupan beroperasi dalam diriku. Ketuhanan tinggal di dalam diriku dan aku menjalani kehidupan yang luar biasa. Maha mulia Tuhan. Baiklah saudara-saudari, di sini ada beberapa renungan tambahan untuk rujukan kita bersama. Yang pertama, 1 Yohanes 5 ayat 11 hingga 13. Ayat yang kedua, Yohanes 3 ayat 36. Dan yang terakhir, Yohanes 5 ayat 24. Baiklah saudara-saudari, sampai di sini saja perkongsian kita pada hari ini. Semoga kita bertemu lagi di lain hari. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.